آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah pada malam ini kita akan kembali menyambung dalam kitab Sirah Nabawiyah. Khabar gembira tentang kejayaan ataupun keberhasilan dakwah. Setelah orang mukmin, orang Islam mendapatkan tentangan dan kesulitan-kesulitan ketika di Mekah, dan masuk Islam, mereka menyedari bahawa bila mereka masuk Islam, mereka akan terdedah kepada seksaan, bahkan terdedah kepada maut. Tetapi dakwah Islam ini memang sejak awal lagi, maksud dakwah Islam ini adalah untuk menghilangkan jahiliyah, untuk membuang jahiliyah. Maksud dakwah Islam adalah untuk membuang jahiliyah, yakni membuang kejahilan. Jahil apa dia ni? Jahil tak kenal Tuhan yang sebenar. Itu yang paling utama. Jahil tak kenal Tuhan yang sebenar. Memang itu pun tujuan dakwah Islamiah. Dan juga maksud dia membuang kebodohan-kebodohan. Jahil ni apa dia jahil? Bodoh lah, tak tahu, tak erti. Jahiliyah, kehidupan yang penuh dengan jahiliyah, yakni dia punya asas adalah pada hawa nafsu. Ini kehidupan jahiliyah. Dan dakwah ini juga bertujuan untuk mencari redha Allah. Ada beberapa poin di situ tentang tujuan dakwah Islamiah. Yang pertama apa tadi? Untuk membuang sifat jahiliyah. Jahil apa? Jahil tak kenal Tuhan yang sebenar. Yang kedua, untuk membuang cara hidup jahiliyah, iaitu cara hidup bodoh yang berdasarkan hawa nafsu. Dan juga antara tujuan lain daripada dakwah Islam adalah untuk mencari keredaan Allah. Jadi untuk cari keredaan Allah ini dengan cara apa dia? Antaranya adalah dengan menguasai politik dan kehidupan dunia. Antara cara nak mencapai keredaan Allah adalah dengan cara menguasai politik. Apa itu politik? Politik ni apa dia? Kekuasaan. Apa penting kekuasaan? Boleh mengatur. Jadi antara tujuan dakwah ini adalah untuk juga mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan dapat daripada mana? Politik, kekuasaan tu sama. Kekuasaan tu dapat daripada apa? Kepercayaan. Jadi ianya datang daripada dakwah. Ajak dah dia percaya. Baik, yakin. Tujuan apa nak dapatkan kuasa politik? Supaya kita dapat membantu orang ataupun menata. Menata ni maknanya mengatur, mengurus, menata kehidupan yang lebih baik. Kenapa perlu politik? Kerana untuk menata ataupun mengurus kehidupan yang lebih baik. Jadi dalam kurungan kehidupan yang macam mana? Kehidupan yang Allah redha. Itu tujuan dakwah. Maknanya tujuan dakwah ni Nabi antaranya adalah supaya masyarakat ini mengenal Allah, bebas daripada hidup jahiliyah. Apalagi supaya kita ini buat sesuatu dengan usaha nak mencapai redha Allah. Kita ajak orang, akhirnya orang percaya pada kita. Itu namanya politik, untuk dapatkan kekuasaan. Tujuan kekuasaan adalah kita dapat mengatur, menata kehidupan yang lebih baik. Kehidupan siapa? Kehidupan umat lah. Jadi kekuasaan ini Nabi bukan ambil kekuasaan untuk bahagi-bahagikan kekuasaan kepada Bani Hashim ataupun kaum keluarga. Tidak. Kekuasaan ini bukan bila dapat tu boleh bagi-bagi kekayaan, bagi-bagi jawatan kepada anak-anak beranak ataupun kaum keluarga, kaum kerabat. Tak ada. Bukan nak suruh penuh Bani Hashim kat situ. Tidak. Tetapi adalah untuk bantu umat. Bantu umat macam mana?
hidup dalam keadaan yang sejahtera, Allah redha. Ya, tidak ada tipu daya dalam sukatan ataupun dalam ekonomi, dapat dapat dijana dengan baik. Kalau ada jenayah dapat dibanteras. Ya. Maknanya apa dia? Rakyat ataupun masyarakat umat Islam rasa selamat, rasa tenteram. Itu daripada politik. Kita nak pergi beli barang, nak beli nasi lemak je, kita rasa aman nak beli nasi lemak. Sebab apa? Sebab adanya politik yang stabil, politik yang sejahtera tadi. Ya. Kalau politik tak baik, takut nak keluar rumah. Takut nak berdakwah. Sebab apa? Ada saja yang tak kena. Halangan yang akan menghalang, halangan yang akan mengganggu, mengancam keselamatan. Tapi kita duduk sekarang ni dalam keadaan apa dia? Tenang, baik. Nak pergi kedai boleh buka, kita boleh beli barang. Ustaz pernah sebut kan, waktu peperangan ada orang buka kedai tak? Tak pernah lagi waktu berperang tu tiba-tiba duduk nembak. Ya. Kamu rehat dulu. Pergi beli burger tepi jalan. Tengah duduk perang ni, dah lagi orang nak suruh pesan beli burger. Nak beli aiskrim, dahaga ni panas ni. Tengah berperang. Tak ada. Benda ni hanya muncul ketika aman. Jadi politik Islam adalah untuk, antara tujuan dakwah ini adalah untuk membina politik, untuk mendapatkan kekuasaan politik. Politik yang macam mana? Politik yang membantu kesejahteraan, yang memudahkan urusan. Jadi bila Islam menguasai politik, dia kena jaga kebajikan umat teramai. Macam mana cara dia? Mudah kita buat ibadat. Apa-apa pun dia akan pergi kepada ibadat, yakni ta'abudi kita kepada Allah. Apa saja keputusan ataupun arahan ataupun kita kata cara tata kelola, semuanya adalah untuk ibadullah. Ataupun untuk kita beribadat kepada Allah. Ataupun menuju kepada kita sebagai hamba Allah. Jadi urusan apa? Contoh, urusan jalan raya. Jadi kalau kerajaan Islam kena ada jalan raya yang terbaik sekali. Sebab apa? Biar mudah orang nak pergi mana-mana. Pergi ke mana? Pergi ke masjid, pergi bekerja, pergi berdakwah. Kan semua tu cabang-cabang ibadat. Betul? Kalau kita pergi berniaga pun ibadat. Ibadat yang umum lah. Kita cari rezeki untuk keluarga, kita sediakan bahan yang terbaik ataupun barang-barang yang terbaik untuk keperluan kehidupan umat Islam ataupun orang ramai. Itu semua dikira ibadat. Kita jadi kerajaan, kita kena ada satu tata kelola yang meyakinkan, yang terbaik. Bila pergi bank, mudah urusan. Bila pergi pejabat pos, mudah urusan. Barang cepat sampai, barang selamat sampai. Bila kita ambil buka paip, ambil air semayang, air yang terbaik, air ada. Bila kita nak buka lampu, elektrik terbaik, elektrik ada yang terbaik. Itu cara Islam. Islam nak atur hidup biar mudah segala urusan kita. Akhirnya mudahlah ibadat kita. Islam, dia nak apa dia? Dia nak kepada supaya kerajaan Islam, dia nak kepada apa dia? Contoh kita ambil bidang pertanian. Dia nak petani-petani ini, petani Islam kita ni, petani Muslim ini, biarlah bila dia berkebun, hasil tanaman, hasil yang terbaik. Sekarang ini siapa yang dapat hasil yang terbaik? Pertanian terbaik dunia siapa? Thailand hasil terbaik dunia. Lepas tu teknologi banyak ke mana? Banyak ke China pula teknologi ni. Banyak ke China, banyak ke Eropah. Dia guna, sekali dia kutip gandum, dia guna mesin tu. Banyak siap dengan packing pun ada. Gandum ke, sayur-sayuran ke. Tapi kita masih lagi banyak guna tradisional. Yang paling hebat pun dapat guna air yang automatik. Kan? Bila ada waktu dia, automatik dia siram. Tu paling hebat. Air tu termasuk dengan baja apa semualah. Paling hebat yang tu je. Tapi kalau teknologi lain, macam mana nak dapatkan buah yang lebih besar, kita kalah dengan Thailand. Padahal duduk sebelah-sebelah je. Dan padahal kat sana pun lebih banyak orang yang bukan Islam. Ada orang Islam, tapi mereka tidak dikenali sebagai negara Islam sebagai mana Malaysia. Sedangkan kita punya jabatan bahagian ni lah, bahagian buah-buah ni, apa nama saya pun tak ingat. Mardi ke, kalau Felda bahagian sawit apa semua tu kan. Kalau Risda padi kan. Jadi banyak kita punya agensi kerajaan yang sebenarnya dia kena maksimumkan. Kalau dia memahami konsep politik Islam, dia kena maksimumkan pengguna dia punya tugas itu supaya menghasilkan kualiti yang terbaik untuk umat Islam. Masalah kita sekarang ni, makan beras pula, beras hancur. Beras, kalau kamu tengok dalam plastik kan, dia tulis 5% hancur, 10% hancur. Kalau orang zaman dulu, beras hancur ni bagi dedak, buat dedak je, bagi makan binatang je, hancur-hancur. Tapi jadi kita makan, manusia makan beras yang mahal-mahal, yang elok-elok jadi mahal sangat. Siapa yang makan mahal? Orang kaya je lah yang makan mahal. Kalau dulu orang kampung yang makan beras elok-elok ni kan.
Seolah-olah tidak boleh selesai masalah ni. Tapi Thailand punya beras cantik saja. Kita kan bila bunyi saja beras tempatan, banyaklah yang hancurnya. Nah, lepas tu banyaklah kalori lah, kolesterol lah, macam-macam berkaitan dengan kita punya penghasilan yang tak boleh maksimum. Sedangkan apabila disebut kerajaan Islam, sepatutnya Islam itu membawa rahmat, membawa sejahtera, bukan membawa seksa. Bukan sekadar cukup hidup, boleh hidup. Lepas tu ajak orang sejahtera, bersyukurlah. Sedangkan kita belum maksimum. Sebab saya sebut ni bukan apa, kebanyakan pegawai terlibat ni, mereka, saya nak sebut, tapi macam takut kita salah sebut. Tetapi realitinya bila kita tengok sendiri, sangat kurang dia punya produk penghasilan dia. Tak boleh dibanggakan lah. Tak terkenal lah untuk dibanggakan tu. Derian pula, macam tu lah derian kita. Bila sedap sikit mahal terus. Tak boleh ke sedap murah? Tak boleh ke penghasilan dia itu yang boleh membantu masyarakat ataupun umat makan dengan mudah? 3 biji 100. Durian 3 biji 100. 3 biji 100. Maka kalau ada orang makan lebih sikit, nanti naik angin pula. Pening kepala, naik darah, macam-macam lah. Baik, Allah SWT. Jadi kerajaan Islam, fungsi politik dalam Islam ini adalah untuk membantu umat mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan keselamatan. Semuanya berfokus kepada ibadullah, hamba Allah. Nak cari redha Allah. Jadi ingat, nanti lepas ni bila kita keluar daripada tempat kita belajar nanti, apa yang kita boleh maksimumkan penghasilan ataupun maksimumkan khidmat kita kepada Islam, itu politik kita. Dan apa kita boleh buat? Pengurusan masjid, pengurusan surau. Kita ambil pengurusan ini saja, contoh. Macam mana pengurusan yang boleh mensejahterakan umat? Kunci dia apa dia? Orang suka datang masjid, itu sudah. Macam mana nak buat orang suka datang masjid? Kena baca masyarakat macam mana. Masyarakat nak macam mana? Masjid yang tak berkunci. Masyarakat nak macam mana? Bila sujud wangi. Yang mudah-mudah ya, mudah-mudah. Bila masuk sejuk, dingin, aircon, nyaman. Bukan sejuk saja, sejuk pula ada kipas, berangin, sedap. Nak semayang tu suka. Nak berlama-lama datang masjid. Nak singgah masjid tu. Ni kalau datang penuh tandas berkunci ataupun tandas pecah tak basuh. Nak ambil semayang pahit ni tak ada kat kolah saja. Kolah je ada air. Kat pahit tak ada air. Macam-macam perangai. Macam-macam gayanya. Sebab apa? Sebab masjid ataupun surau ni tak mampu untuk produktif. Dan juga dia tidak ada kreatif. Macam mana nak menarik orang? Biasanya orang yang mengurus masjid surau ni orang tua. Orang tua ni sekadarnya je lah, sekadar sahaja. Apa yang dia larat? Dan dia pun nak mudah, malah nak menyusah ke diri. Cuba kalau orang muda yang urus masjid, orang muda yang cerdik lah, yang ada pengajian, ada pandai pengurusan, dia akan fikir macam mana nak suruh orang datang masjid dengan selesa, dengan suka. Orang akan datang, suka datang singgah. Orang kampung akan penuh. Dia bukan semata-mata masjid ni, bukan semata-mata biar penuh dengan pengajian. Ustaz ada hari-hari. Tapi kalau ustaz ada hari-hari pun, kalau datang 5 orang saja tak jadi juga. Maknanya ada something wrong somewhere. Apa yang menyebabkan orang tak nak datang? Fikir. Jadi Islam yang sejahtera macam mana? Ini satu saja juzuk. Urus masjid. Kalau urus masjid, urus surau pun orang lari. Macam mana nak kita dapatkan keyakinan kalau nak mengurus satu kampung, satu daerah, satu negeri, satu negara? Lebih tinggi lagi. Urus masjid je. Kita duduk tempat tu je, nak ajar orang datang. Sebab tu dalam Islam pentingnya kita memahami politik dengan tujuan untuk memudahkan urusan-urusan hamba-hamba Allah ini. Tu je. Fikir tu je. Ini kalau berniaga, biar mudah, barang murah, sedap, kualiti. Contoh, kamu beli burger harga RM10 dengan burger harga RM2. Harga RM10 dengan harga RM2 tu. RM2 ni dengan harga yang murah, tapi sebenarnya 10 dengan RM2 tu lebih kurang je. Kalau kamu tengok burger McD lah, roti, daging, prek sikit sos, tekan sikit, salad sekeping, tak situ. Kalau burger Melayu gitu, sos punya melimpah. Betul? Punya banyak sos dengan mayonisnya. Lepas tu apa lagi? Ubih dia tu, sayur dengan bawang tu pun penuh situ. RM2, RM3. Kalau benjo lah. Kalau bagi tu RM4. Kalau beli kat kedai-kedai tu RM10. Bila makan masuk dalam perut sama. Betul? Jadi cuba kita buat satu keadaan yang mana ada kualitinya, dengan kualiti dan dengan keadaan harga yang murah. Kalau RM10 tu mungkin 2 minggu sekali kita beli. Tapi kalau RM2, tak boleh kata tiap hari pun beli. Betul? Kalau beli tiap hari, kalau seminggu RM14 dah habis beli burger. RM10 baru sebiji.
Itu pun 2 minggu atau seminggu sekali beli. Takkan beli hari-hari 40 RM10 ni. Nah, maknanya umat akan memilih mana yang lebih baik, mana yang lebih menguntungkan. Tapi sebab apa yang RM10 ni ramai orang beli, yang RM2 ramai orang tak beli? Yang RM10 ni pandai iklan. Jadi umat Islam ni tak pandai iklan. Iklan ala kadar je. Jadi Islam ni sepatutnya, politik Islam adalah kita pandai mengajak orang kepada kita. Yang tu cara yang terbaik. Yang tu kita kena faham macam mana Nabi berdakwah. Maknanya dakwah ni nak ajak orang kena dalam keadaan kreatif, paling kreatif. Bukan orang takut pada kita. Kadang-kadang saya ada mengkritik lah. Mengkritik siapa? Mengkritik ni lah yang tabligh. Apabila datang ke rumah orang, kadang-kadang pakaiannya itu menakutkan orang. Kena baca suasana. Betul sunnah Nabi, betul sunnah Nabi tu betul. Ada ketikanya dalam dakwah ni dia bagi keluasan sikit antara dakwah dengan sunnah. Kalau kita pergi ke satu tempat yang membolehkan orang tu jadi lari pada kita, nak ketuk pintu, tutup pintu tu. Ketuk pintu bagi salam, orang dalam rumah menyorok, diam. Sebab apa? Dia tak nak terima lah tu. Dia tak bersedia. Sebab apa dia tak bersedia? Tengok baju takut dah. Sikit tabligh ni janggut panjang semua. Betul sunnah. Kita tak nafikan benda tu. Tapi dalam dakwah ni dia ada kadang-kadang dia kena nampak relax sikit. Kena relax sikit. Kena relax. Kecuali kita ni figure yang dikenali. Orang kenal dah kita. Kita ni memang tok guru dah. Ustaz hak terkenal dah. Siapa datang? Ustaz Kazim. Ustaz Kazim datang rumah tu buka. Datang Ustaz Kazim tu dah buat kerja tabligh. Saya datang ni nak ajak datang masjid. Ustaz Kazim. Betul. Orang dah kenal. Dia pakailah macam mana pun tak apa. Dia pakai dakwah lagi lah, orang buka pintu tak masalah. Tapi kalau orang tak kenal, orang tak kenal. Tapi kalau itu benda ni macam mana? Sebab kadang-kadang benda ni melibatkan juga ilham daripada Allah juga. Institusi ilham daripada Allah. Macam mana kita nak berhadapan dengan mad'u kita? Mad'u ni apa dia mad'u? Orang yang akan kita dakwah. Kita ni da'i, kita pendakwah. Mad'u orang yang didakwah. Siapa kita nak ajak? Kita yang mengajak. Da'i nama dia. Da'i. Dakwah ni ajakan. Da'i pendakwah. Mad'u orang yang didakwah. Baik. Jadi kita kadang-kadang benda ni kita kena, bukan kadang-kadang, sebenarnya bila kita nak berdakwah kita kena minta petunjuk daripada Allah. Macam mana cara dakwah yang baik? Bukan hentam kromo, bukan mari sound, ataupun ada dakwah dakwah sentak. Itu saya sangat tak setuju dakwah sentak. Dakwah sentak, dakwah sindir, dakwah lawak. Baik, dakwah ni memang dia ada bidang dia. Dia ada dia punya skop, dia ada dia punya kawasan jajahan dia. Jadi kita kena pandai. Ada ketikanya kita kena berlawak, ada ketikanya kita kena serius, ada ketikanya kita kena bagi duit, ada ketikanya kita kena mengajak orang bagi duit. Kita yang habiskan duit, ada ketikanya kita ajak orang untuk keluarkan duit. Itu kalau cerita buat duit. Kan Nabi dua-dua. Nabi buat dua. Nabi habiskan harta, dan ada ketikanya Nabi mengajak orang supaya membelanjakan harta untuk jalan dakwah. Ada ketikanya kita kena berkasih sayang, kita kena toleransi. Maknanya ada ketikanya kita tak boleh terus marah. Orang buat salah kita tak boleh terus marah, terus nak tegur, tak boleh. Sebab ni dakwah, ni bukan tarbiyah. Kalau tarbiyah, saya dah sebut minggu lepas, kamu buat salah saya boleh terus marah. Itu tarbiyah. Sebab antara murid dengan guru. Kalau orang awam, dia tak panggil tarbiyah, dia panggil dakwah. Macam mana kita nak tengok orang tu bila dia buat salah, adakah kita boleh direct tegur dengan keadaan sekarang? Betul lah Nabi kata cegah dengan tangan, cegah dengan tercegah. Itu kalau cegahan itu bersifat perkara-perkara maksiat. Kena faham. Kalau sekadar benda-benda makruh, benda-benda lara, tak, teguran dengan ajakan, maka ajakan itu lebih baik di situ. Sebab situasi hatinya mereka belum bersedia nak menerima teguran. Jadi kita kena buat dengan cara yang lain. Apa contoh cara lain? Kita tengok budak muda ramai tak datang masjid, ramai tak pergi masjid. Macam mana nak suruh mereka pergi masjid? Cara paling mudah, dakwah ni nak suruh datang masjid je. Apa cara paling mudah? Macam mana mamak panggil budak-budak datang kedai dia, lepak sama mamak? Ada wifi free. Betul? Jadi masjid kalau buat macam tu, dosa ke? Yang penting datang masjid. Tapi sebab apa dia? Pengurusan masjid orang tu. Dia tak merasa penting pun ada wifi. Yang penting orang datang masjid, aku buka aircon, buka kipas, tandas bersih. Orang balik aku tutup pintu. Ni tahu yang tu orang tua ni. Nak datang sudah. Ayat dia kan. Nak datang sudah. Semua ni hidayah daripada Allah. Sudah ayat dia kan. Ni hidayah daripada Allah bagi. Itu betul. Tapi daripada sudut dakwah fail.
Ni kita ambil itu dari sudut hakikat. Sekarang ni kita ambil cara dari sudut dakwah. Macam mana kita nak mengajak orang muda supaya datang ke masjid? Kita gunakan apa yang mereka seronok sangat tu, datang masjid. Berdosa ke masjid kalau buat pertandingan PUBG? Pertandingan apa panggil tu? Free Fire kan? Free Fire kan? Yang dia tembok-tembok kan? Sama dengan PUBG kan? Sekarang ni apa dia dalam internet tu? Mobile Legend. Mobile Legend. Baru dah. Salah ke masjid buat pertandingan game macam tu? Masjid bekerjasama dengan syarikat game. Bukan syarikat game, kedai game lah, kedai main game, main PS tu. Saya nak apa buat satu program ayuh anak muda ke masjid. Antara program dia apa dia? Kita buat pertandingan FIFA 2023 di masjid. Dosa ke tak? Langsung tak berdosa. Bahkan itulah celah-celah dakwah yang kita nak. Gunalah masjid dia ada dia punya ruang-ruang apa semua tu kita guna. Penuh orang datang masjid. Kenapa tu? Main PlayStation, PS5 pula tu. Bukan PS4, PS3, PS5 hak baru ni. Main mobile, main FIFA. Terbuka kepada seluruh anak-anak kampung. Sekian. Datanglah ramai-ramai. Yuran pendaftaran RM4. RM1 masuk tabung masjid, RM3 bagi kat syarikat tu. Dia pun dapat untung. Lepas tu apa dia? Datang, jangan lupa iktikaf. Semua sembahyang sunat tahiyyatul masjid dulu. Nampak tak? Nak ajar tu. Nak dakwah ni. Lepas tu apa dia? Ambil sembahyang. Kena ada sembahyang belaka. Sunat tahiyyatul masjid. Datang. Bila zuhur berhenti semua. Sembahyang zuhur. Sambung lagi sampai asar. Sembahyang asar pula. Tengah hari makan nasi. Nasi siapa? Orang yang sedekah. Urusan orang sedekah tadi. Sedekah pasal apa? Program apa dia? Program di masjid. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Tapi kenapa tak terfikir macam ni? Orang tua. Betul tak? Betul. Seronok tak kalau ada masjid macam tu? Sebulan sekali ada je aktiviti untuk melibatkan orang muda. Kadang-kadang orang nampak melibatkan orang muda ni main takraw semata-mata. Tak. Bukan semua orang reti main takraw. Ramai kaki bangku. Ramai gemuk-gemuk. Main takraw macam mana? Memang ada bahagiannya main, ada gila-gila lah. Tapi yang penting orang muda nak ke masjid. Sebab yang ke masjid ni orang tua, orang nak mati ya orang masjid ni. Dia rasa dia nak mati dekat lah Tuhan. Orang muda dia rasa dia tak nak mati lagi tu, dia tak pergi masjid. Ini ayat direct to the point lah kan. Direct kenapa. Baik. Jadi itulah yang miss dalam pengurusan kita. Jadi politik Islam ni apa dia? Adakah nak kena ajak budak-budak naik motor selalu? Mentang-mentang kita ni pemuda naik motor. Tak mesti pemuda naik motor. Mana yang ada keliling kita ni, kita gunalah. Kalau dulu main congkak, main batu seremban, main lastik burung, pertandingan macam tu kan. Tembak tupai. Tu cerita zaman dulu. Main tarik upih pinang, bowling kelapa. Tu cerita mainan orang dulu. Sesuai dengan zaman tu. Zaman kita sekarang ni, kita banyak guna gadget. Jadi kita gunakanlah institusi masjid sebagai cara dakwah. Sebab dia mudahnya orang nak datang. Bila macam ni, bila ada masjid, dia ada tempat berkumpul panggil. Masjid Jami'. Bila masjid ni tempat berkumpul mudah. Kalau zaman Nabi kena ketuk pintu seorang-seorang tahu. Tak nak berkumpul, tak ada tempat berkumpul. Kumpul pula menyorok-nyorok. Rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam kan. Nak menyorok-nyorok tu pun tak boleh ramai. Sebab apa? Sebab ancaman, tak selamat, politik tak elok tu. Jadi bila ada Islam ni dia nak kepada politik yang boleh mensejahterakan. Jadi melalui cara dakwah. Kalau dakwah tu awal-awal ada menghukum dah, ada agak-agak orang berminat ke tidak? Tak. Jadi dalam urusan dakwah, kita tolak ke tepi sikit bab hukum, bab sunnah, tetapi kita nak kepada akidah di situ. Ini maknanya dakwah kepada orang yang bukan Islam. Kalau dakwah kepada orang Islam, kita nak kepada dakwah macam mana? Lebih mengenal Tuhan, lebih buat ibadat ataupun amalan. Sekarang ni macam orang muda, kita nak apa dia? Biar orang muda datang masjid. Itu daripada konsep dakwah. Baik. Orang yang bekerja juga adalah peringkat yang hilang daripada radar masjid. Umur dalam 25 sampai 35 sampai 40. Umur 40 dia start nak ingat mati dah, dia datang start masjid dah. Umur 25 sampai umur 40 ni orang tengah sedap kerja. Relax, dia kerja ni banyak kerja. Golongan ini juga banyak hilang daripada radar masjid. Macam mana nak tarik mereka datang ke masjid? Inilah peranan politik. Macam mana politik kena bantu daripada sudut ekonomi supaya keluarga-keluarga ni, maknanya orang 25 sampai 40 ni kan dia baru bina keluarga. Anak duk kecil duk sekolah lagi. Banyak benda depa kalut nak mengurus. Jadi kerajaan
yang Islam ni sepatutnya bantu daripada sudut masyarakat biar dia stabil, mudah urusan ekonomi, dapat bekerja dengan waktu yang sedikit tetapi dengan gaji yang mahal. Gaji yang mahal, maknanya gaji yang sesuai. Hidup sekarang macam mana, berapa nak gaji. Lepas tu jangan bagi kerja terlalu banyak. Ni kadang-kadang sampai daripada pukul 7 pagi nak keluar rumah, 7 malam belum tentu sampai rumah balik. Bayangkan, anak baru bangun sekolah, pergi sekolah, lepas tu balik orang kerja ni, lepas tu bila balik sekolah tengok anak dah nak tidur dah. Waktu mana nak bergurau dengan anak, waktu mana nak cek itu dan ini. Institusi keluarga pun terbengkalai. Bila masa nak pergi masjid, dah letih sangat kerja, banyak atas jalan jam. Ni tadi cerita bab jalan pula kan. Jalan nak kena baik. Ini semua berkait. Jadi ingat, fungsi ataupun peranan politik dalam Islam adalah untuk bantu umat ini selesai masalah kehidupan dia. Selesai nombor satu, selesai masalah perut. Kalau masalah perut selesai, baru boleh selesai masalah otak. Tahu? Mana nak suruh rakyat cerdik, bagi makan dulu. Kalau perut lapar, macam mana nak fikir? Betul? Kamu lapar, duduk dalam kelas pun tak ke mana pergi. Tapi kalau kita kenyang elok, perut tak lapar, jadi otak kita jadi boleh berfungsi. Nah, jadi bagi tenang dulu. Jadi itulah fungsi politik dalam Islam. Biar ekonomi kita elok, pekerjaan kita elok. Kena ada nuansa Islam di situ. Nah, maknanya kalau kerja jangan terlalu awal, balik jangan terlalu lewat. Ya, kalau boleh waktu rehat berdasarkan waktu solat. Zuhur pukul 1 dulu, pukul 1 sampai pukul 2, okey, rehat cukup. Lepas tu sebelum asar dah boleh balik dah. Nak suruh sembahyang asar dekat masjid. Nak riadah dengan keluarga. Nah, betul. Barulah kita kata membantu dalam banyak perkara dalam urusan kita kehidupan. Nah, pergi kerja jangan awal sangat, jangan lewat sangat. Boleh hantar anak sekolah dulu. Apa semua. Jadi urusan-urusan kehidupan kita biar mudah. Kemudian politik juga kalau boleh sediakan pekerjaan yang terbaik di merata tempat. Jangan pekerjaan terbaik itu hanya di ibu kota. Contohlah, kita duduk kat sini, duduk kat kampung ni, tapi dengan kita punya kemahiran tak ada dekat kampung ni. Kena pergi dekat Ipoh dulu, kena pergi kat Penang baru ada kita punya kemahiran itu. Kerja boleh ada kat situ. Maknanya apa dia? Kena sediakan pekerjaan. Jadi semua tempat boleh membangun dengan baik. Bukan ibu kota saja yang pesat. Semua tempat boleh elok, ada pekerjaan yang sesuai. Baik. Itulah yang kita nak dalam Islam kita. Supaya apa dia? Bantu kita semua buat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Islam ini bukan ajak suruh takbir. Bukan ajak suruh berperang. Tidak. Berperang tu ada waktunya. Apabila kita punya keselamatan tergugat oleh orang kafir. Itu je waktu perang ni. Bukan suruh angkat pedang. Bukan selalu kena angkat pedang. Tidak. Waktu tergugat. Waktu mereka menghalau daripada rumah kita. Waktu mereka menyerang kita lah bahasa mudahnya. Tapi ada ke orang Islam mati sekarang ni? Dekat Malaysia. Sebab duk perang orang kafir. Tak ada. Paling-paling pun ada isu kecoh sikit. Dia kata bising lah azan ni. Dah rumah dia tepi surau, nak tidur tak boleh. Itulah isu dia. Nah, jadi adakah mereka mengajak perang? Jadi isu tu kena bergaduh ke? Itulah dangkalnya kita dalam memahami agama. Bila berlaku macam tu, cara selesainya dia kena bincang elok-elok. Kalau bincang dengan panas, kata kamu berani mencabar Islam. Dia bukan mencabar Islam, dia memang tak kerti bab Islam. Bagi dia mengganggu solat dengan speaker. Bagi dia. Jadi kita nak buat macam mana? Kena bincang lah elok-elok. Janganlah tala speaker dekat rumah dia. Itu bukan dakwah tu panggil. Orang panggil pemaksaan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam urusan agama ni. Tak boleh paksa orang kafir supaya ikut agama kita. Tak boleh. Dia akan jadi makin jauh orang tu dengan kita. Kecuali kalau kita ajak dia berfikir balik. Nabi azan waktu mana? Waktu subuh. Dah. Waktu subuh ni kan, kalau ikutnya sepatutnya waktu subuh ni kalau kita bangun pagi tu yang paling sihat. Kita bagi solusi pula. Jadi dalam Islam kami ni waktu subuh tu lah yang paling fresh, paling segar. Kami nak menghadap Tuhan. Dan kalau kita tengok pun dalam kajian sains pun bila bangun pagi ni kita jadi lebih sihat. Jadi kalau terkejut dengan waktu subuh kan boleh bangun siap-siap pergi kerja, boleh siap-siap bersenam dulu, urusan keluarga. Kan macam tu. Tak boleh. Saya memang jenis bangun lewat. Nak keras juga. Kalau macam tu macam mana? Kami perlahankan sikit lah. Ataupun speaker tu kami alih ke lain. Kena jaga juga hak dia. Hak macam mana? Hak tak nak diganggu. Sebab speaker ni tak wajib dalam agama. Zaman Nabi tak ada speaker. Nah, satu lagi cara nak selesainya bab azan ni, biasa kena lantik bila yang suara sedap. Tapi kalau suara sedap tak apa. Kalau suara macam anjing menyalak, memang marah lah dia. Ayat saya ni kasar kan? Anjing menyalak saya guna istilah.
Sebab itulah istilah yang mereka gunakan. Saya pakai sebab juga, saya faham agama. Istilah ni memang sangat kasar. Suara macam anjing menyala. Oh. Maknanya ni tak ada lagu langsung. Suara kasar, tak ada lagu. Tapi jerit. Mana keindahan Islam di situ? Sedangkan Tok Bilal ni dia kena apa dia? Dia kena suara lantang dan suara yang merdu sebaik-baiknya, sebab nak mengajak orang biar indah, biar sedap, biar tertarik orang nak datang. Kebanyakannya Tok Bilal ni tangkap muat. Yang mana ada kat situ lah, macam mana tak ada orang sangat? Macam mana nak menarik biar orang ada? Mana orang mudanya? Macam mana orang muda nak datang? Tok Bilal pun berkut nak bagi allowance kat Tok Bilal mahal-mahal. Dia pun nak kena cari benda lain lah untuk hidup dia. Gaji Tok Bilal berapa? 500 sebulan. Nak makan apa? Nak makan apa Tok Bilal 500? Kalau bahagian agama ni sikit sangat lah dia punya, kita panggil allowance dia. Sedangkan kerja buat agama ni susah. Sebenarnya susah. Bahkan dia melibatkan dosa pahala, melibatkan pekerjaan akhirat yang tempat selamat yang sebenarnya. Tapi bila buat upah, lillahi ta'ala lah, kena ikhlas sudah lah. Kita suruh orang ikhlas. Dia ikhlas dalam beramal, tapi kita pun kena ikhlas dalam bantu urusan kehidupan dia. Maknanya gaji Tok Bilal, kalau nak suruh Tok Bilal tu sedap, carilah Tok Bilal muda-muda yang suara sedap, bagilah gaji mahal sikit biar dia lekat di masjid. Itulah dakwah. Siapa nak bagi ni? Duit tabung masjid ke semata-mata? Janganlah duit tabung masjid semata-mata. Kena cari orang kaya, orang Islam hak kaya. Yang inilah peranan ekonomi. Sebab tu penting kena ada orang kaya dalam Islam. Sebab nak support perjuangan ini, nak support dakwah ni. Orang miskin sedekah ke pondok RM5. Orang kaya sedekah ke pondok RM5,000. Beza tak? RM5 boleh buat apa? Beli nasi ayam. Itu je lah boleh. RM5 boleh buat apa? Boleh beli kapet, boleh beli almari, boleh beli kitab, boleh beli aircon. Dan banyak manfaat untuk agama. Itu penting dalam urusan agama ni, perlu kepada orang imam. Jadi semua berdasar daripada dakwah, yang antara tujuan dakwah adalah untuk mendapatkan kekuasaan ataupun nak mendapatkan politik, kekuasaan dalam politik. Politik ni apa dia? Politik ni seni mengurus. Seni mengurus manusia. Politik seni mengurus manusia. Saya tak nak beri tafsiran politik ni macam parti yang ada kat Malaysia. Saya tak nak rosak kita. Sebab parti-parti ni sebenarnya daripada orang barat sendiri pun. Orang barat ni parti ni maksudnya apa dia? Pecahan. Part by part. P-A-R-T, part. Kan? Pecahan asalnya. Maknanya apa? Dia nak suruh kita ni berpecah-pecah. Dan kalau satu kek tu ke 4, ke 5. Dalam satu masyarakat, kita nak sampai 5 kepala. 5 kepala tu pilih mana paling cantik. Kalau 5 kepala tadi duduk sekali berfikir tentang keadaan mana untuk kita baik ke masyarakat kita, kan itu lebih baik daripada satu kepala yang menang, 4 kepala nak sibuk nak melawan dia. Itu parti kan, betul tak? Faham tak ni? Jadi parti sebenarnya asal daripada barat, kaedah dia pecahan-pecahan. Sedangkan dalam Islam kita guna kaedah syura. Syura ni macam mana? Kumpul orang paling cerdik. Mana orang paling cerdik? Orang yang paling alim, paling cerdik, paling hikmah, paling amin, paling takwa, kumpul sekali duduk setempat. Orang paling cerdik inilah yang akan membantu khalifah yang seorang saja. Sebab nak driver bawa kereta ni seorang je. Dia nak pandu kapal ke pandu kereta seorang je, driver lah, driver dua tak boleh, seorang je. Jadi orang-orang cerdik ni dia akan menasihati driver tadi supaya memandu dengan keadaan yang terbaik untuk masyarakat. Tapi kalau parti tadi, ada satu yang menang, ada 5 parti, ada 4 parti lagi. Usaha dia apa dia? Kerja dia buat apa dia? Kerja dia untuk menjatuhkan yang satu supaya dia pun dapat naik. Kalau kita guna kaedah Islam hak sebenar ni, nak sebut Islam sebenar, bila seorang tu Allah takdirkan dia naik, parti-parti lain ini waktu ni rehat dulu, tak payah nak berlawan. Gunakan segenap idea kita, khidmat kita untuk bantu dia naik, untuk bantu dia urus umat. Kalau kita beri manfaat kepada orang akan tengok juga akhirnya kita ni yang layak. Apa masalahnya? Kadang-kadang kita sakit hati, kita jadi busuk hati. Kalau aku buat lebih-lebih, nanti nama dapat kat dia. Yang menang tu dapat nama, sedangkan aku kalah pilihan raya. Tapi dalam Islam tidak. Kita terus tetap buat baik. Bila kita tetap buat baik, akhirnya umat yang dapat. Akhirnya umat akan menilai lah. Kalau kita guna kaedah undi tadi, kaedah sekarang ni. Jadi kalau lah contoh kita nak aplikasi juga kaedah parti sekarang ni, bila ada satu parti yang menang, yang naik, maka parti yang lain automatik peranan dia adalah untuk negara. Bukan untuk parti dah, untuk negara. Apa saja yang dia boleh sumbangkan idea dan sebagainya, sumbang.
formula ke apa ke, kaedah apa ke, cadangan ke apa, supaya yang nombor satu, yang menang tadi, dia dapat mengurus umat dengan baik. Cukup. Kalau dia memang lemah, kalau dia memang lemah, dia menang tapi sebenarnya dia tak boleh nak urus betul, jadi akan ada orang akan tengoklah mana hak keliling tadi yang menolong tadi, mana yang mungkin lebih baik. Hak lain kali gantilah pula orang lain. Itu je, tak perlu nak sakit-sakit hati sangat. Tapi sekarang ni tak puas-puas, tak habis-habis. Rosak akhlak Islam dengan sebab perangai macam ni. Menjatuhkan kita, jatuhkan kerajaan, jatuhkan kerajaan, jatuhkan kerajaan. Dalam Islam tak ajar macam tu. Kau panggil tindakan khianat ni. Zaman dulu, nak jatuh kerajaan ni, matilah hukuman dia. Hukuman matilah. Nak menjatuhkan kerajaan yang sedia ada, mati hukuman dia. Khianat. Tak boleh. Tapi dalam dunia sekarang ni kata, sekarang dunia politik, demokrasi, kerajaan boleh dijatuhkan bila-bila masa. Ayat tu. Itu sistem yang mengatur. Hakikatnya Allah yang mengangkat. Siapa-siapa pun, tak kira lah siapa-siapa pun. Jadi ada waktunya kita kena guna dakwah, ada kalanya kita kena ada tasawuf, kena redha, kena syukur, kena usaha, kena tawakal. Ada semua elemen tu dia masuk sekali, campur sekali. Tapi pada keadaan-keadaan yang macam mana kita kena guna. Baik. Panjang ni ustaz cerita ni. Cerita buat politik saja untuk Maghrib kali ni. Supaya apa dia, kita kena faham politik ni bukan pada parti itu sendiri, tetapi dalam Islam adalah pada mengurus umat. Parti yang paling kecil, bukan parti, politik yang paling kecil, apa dia? Politik rumah tangga. Lepas tu pergi kepada politik masjid. Kan? Tadi ustaz cerita awal tu politik masjid lah. Macam mana nak mengurus masjid supaya orang datang. Dan rumah tangga, macam mana nak urus rumah tangga supaya anak jadi soleh, urusan makan minum elok, rumah tangga baik, dapat tempat tinggal baik, dapat beli makan itu dan ini. Tak, politik kan, contoh. Nabi ajar politik dalam rumah tangga ni. Contoh macam hari Jumaat, Nabi ajar apa dia? Beli makan sedap-sedap sikit. Beli makan sedap-sedap sikit hari Jumaat. Tu politik tu. Politik macam mana? Supaya apa dia? Menghargai susah payah isteri, anak-anak letih belajar main apa semua, dan hari Jumaat ni special sikit, kita beraya sikit. Ayah pun dapat gembira. Ayah ni gembira bila ibu dan anak-anak gembira. Ayah ni. Politik dia macam mana? Bagi makan. Kalau biasa makan ikan keli, nasi putih, ikan keli, sayur, goreng. Itu hari biasa. Kadang-kadang tukang ayam goreng. Tapi bila datang hari Jumaat, lain. Ada pizza, ada nugget, nasi tu adalah. Tapi tambah sikit, tambah lagi. Minggu ni makan durian, minggu depan Jumaat makan buah tembikai pula. Minggu satu lagi ayah ajak pergi mandi berkelah dekat Ulu Kenah ke. Jadi hari Jumaat tu biar special. Inilah politik dalam keluarga. Supaya apa dia? Ada reward, ada penghargaan, ada terima kasih, ada gembira. Akhirnya anak-anak tadi, ibu tadi pun suka dengan ayah. Anak pun suka dengan ayah dia. Padahal seminggu sekali je tu. Hari-hari lain sibuk, ayah sibuk kerja, anak sibuk sekolah, mak sibuk urus keluarga, sibuk semua. Tapi bila hari Jumaat, kita special sikit. Special apa dia? Makan je tu. Nabi ajar makan je. Itu buat makan saja, tapi kesan dia kepada politik keluarga. Dan special lagi, yang Nabi ajar juga hari Jumaat apa dia? Special kepada ibadat. Mana waktu tu buatlah ibadat sama-sama. Mari kita buat sama-sama ibadat special sikit. Kita pergi baca Yasin dalam rumah ke. Ada orang baca Yasin kat masjid. Kalau ayah pergi baca Yasin kat masjid, mak kumpul dengan anak-anak buat dalam rumah tu halaqah, baca Yasin ramai-ramai. Dengan anak-anak kecil. Start telefon dulu. Suasana zaman kita. Itu politik dalam mengurus keluarga. Kalau masjid, cara masjid. Tadi politik masjid dengan pemuda kan. Baik, sikit lagi Ustaz Hamid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khabar gembira yang turun. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Fatawalla anhum hatta hin wa absirhum fasawfa yubsirun afa bi'adzabina yasta'jilun fa idza nazala bisahatihim fasa'a sabahul mundarin. As-Saffat ayat ke-171 177. Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, iaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan. Siapa yang dapat pertolongan? Rasul, hamba Allah, rasul pasti mendapat pertolongan. Ini khabar gembira. Maknanya kalau kita ikut jalan Nabi, kalau Nabi, hamba Allah, Nabi, kalau orang yang mengikut jalan Nabi pasti mendapatkan pertolongan. Maknanya ini khabar gembira. Baik. Dan sesungguhnya tentera kami itulah yang pasti menang. Tentera Allah itu pasti menang. Siapa? Yang berjuang untuk agama Allah, itulah tentera Allah. Jundullah. Yang berjuang untuk kemenangan agama Allah, itulah tentera Allah. Tak kira lah siapa. Baik.
Maka berpalinglah kamu wahai Muhammad dari mereka sampailah suatu masa, dan terangkanlah kepada mereka, maka kelak mereka akan melihat akan azab itu. Maka apabila mereka meminta supaya seksa kami disegerakan, maka apabila seksa itu turun betul-betul di halaman mereka, maka amatlah buruk pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan dalam dakwah dalam ni ada pernah orang Quraisy kata, wahai Rasul, tukarkan bukit Safa tu jadi emas. Kalau betul agama kamu ni betul, betul kamu nak beriman? Kalau aku tukarkan bukit Safa jadi emas, betul kami akan beriman. Maka Nabi pun tak ada tangan. Ya Allah, tukarkanlah bukit Safa ni menjadi emas, supaya umat aku ni boleh beriman kepada masuk Islam lah. Nabi nak Islam. Baik. Lalu turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril kata apa? Wahai Rasulullah, Allah dengar doamu tadi. Allah dengar. Tapi Allah kata, kalau tukar bukit Safa ni jadi emas, kan Safa Marwah orang duk sa'i kan, kalau tukar bukit Safa ni jadi emas, dan kalau mereka lepas tukar jadi emas tak beriman juga, maka mereka akan menghadapi azab yang tidak pernah dihadapi oleh umat-umat terdahulu. Terima, siap. Allah akan turunkan azab yang mana tidak pernah diterima oleh umat-umat terdahulu. Kita tengok dahulu kan, balik bumi lah, kena tenggelam banjir lah, Nabi Musa kan, Nabi Hud, Nabi apa lagi, Syuaib, Nabi Soleh, macam-macam. Suara pekikan batu daripada langit, gempa bumi yang dahsyat, banjir besar, semua tu dah berlaku zaman dulu. Akan menerima azab yang tak pernah diterima oleh umat-umat terdahulu. Tetapi sesungguhnya rahmat Allah itu maha luas, maha besar. Maka Nabi pun pilih, kalau macam tu, wahai Jibril, aku tak jadilah, aku memilih rahmat Allah. Dia tak jadi tukarkan bukit Safa tu jadi emas, sebab Nabi takut kena azab. Nabi tak nak kena azab. Biarlah lambat sikit pun tak apa. Ni dakwah dia macam tu, dia tak boleh nak segera dakwah ni. Dia tak boleh mengharapkan keputusan segera, mengharapkan orang itu masuk Islam segera. Tetapi biarlah berterusan. Jadi bahkan Nabi memilih apa dia? Rahmat Allah. Nabi memilih kasih sayang Allah. Nampak tak Nabi dipikir apa dia? Fikir biar selamat semua. Kalau kita jenis dakwah, kalau kita ni yang jenis nak cepat ni, aku dah ajak dah dia ni datang masjid. Tak nak juga, ya Allah biarlah dia accident, lepas tu dia datang masjid, biar dia sedar sikit. Nampak tak? Kita ni nak cepat. Kita ajak orang tu datang masjid, tapi dia tak nak datang. Ni ajak dakwah lah, dakwah datang masjid je, tapi dia tak nak datang juga. Kita terus doa, ya Allah, dia ni tak nak datang masjid, Allah degil sangat, ya Allah, berilah pengajaran buat dia, ya Allah. Jatuh pokok ke, langgar dia kereta ke, biar dia lepas tu dia insaf, lepas tu dia datang masjid. Kita pula tolong ajar Tuhan, kita ajar Allah supaya orang tu insaf. Macam mana cara nak suruh dia insaf? Kita lebih tahu pada Tuhan. Betul tak? Ini jahil kita pula, tak sabar kita dalam berdakwah. Tapi Nabi sangat sabar, sangat kasih kepada umat. Walaupun umat tu masih kafir, masih tak beriman, tapi Nabi tetap kasih. Nabi tak nak datang azab, tak nak bagi azab. Itu sifat Nabi. Baik. Jadi sebab ada orang yang mencabar Nabi supaya disegerakan azab. Mana azab tu? Bagi datang. Lepas tu kalau datang tu, betul ke kamu nak beriman? Betul ke kalau bagi nak beriman? Betul ke kalau datang ni kamu akan insaf? Tak, belum tentu. Sebab hidayah ni milik Allah juga. Allah tahu dah. Allah tahu dah. Baik. Di golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Surah Al-Qamar. Allah sebut mereka yang nak melawan ni pasti akan kalah juga. Maknanya jaminan orang yang berdakwah akan menang. Suatu tentera yang besar berada di sana dari golongan-golongan yang bersyarikat pasti akan dikalahkan. Merujuk kepada apa dia? Tentera musyrikin. Mereka berpakat dengan Yahudi, Qainuqa apa semua kan. Berpakat dengan seluruh kabilah-kabilah seluruh tanah Arab yang kafir ni untuk melawan dengan Nabi. Perang apa ni? Perang Badar, perang Uhud nak balas dendam ni. Habis pakat Yahudi apa semua pakat nak lawan dengan Nabi. Mereka bersyarikat, bersekutu nak melawan Islam. Baik. Dan orang-orang yang berhijrah kerana Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami memberikan tempat yang baik bagi mereka di dunia, dan sesungguhnya pahala di akhirat lebih besar kalau mereka mengetahui. Ini cerita tentang hijrah pula. Setelah diseksa, dilawan dan sebagainya, sebahagian sahabat tadi, sebahagian besar berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Baik, mereka bertanya tentang kisah Yusuf, maka Allah menurunkan intinya. Sesungguhnya ada beberapa tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya. Dengan kata lain, penduduk Mekah itu bertanya, adakah akan memperoleh kegagalan seperti kegagalan yang diperoleh oleh saudara-saudara Yusuf? Apa yang gagal saudara Yusuf? Mereka merancang untuk menghalau Yusuf, tetapi akhirnya mereka dalam keadaan hidup susah. Mereka gagal. Yang menang siapa? Yusuf. Allah angkat darjatnya daripada anak yang terbuang dalam telaga, kemudian sampai satu tahap jadi pemerintah di Mesir. Mana dia raja.
Ada riwayat sebut jadi menteri, pas menteri jadi raja lah. Ya. Baik. Begitu pula saat yang terjadi mengisahkan tentang para rasul. Orang-orang kafir itu berkata kepada rasul-rasul mereka, kami sungguh-sungguh akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu kembali kepada agama kami. Maka Tuhan pun mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim itu. Allah bagi tahu kepada rasul, Allah akan membinasakan orang yang zalim. Jaminan. Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri itu sesudah mereka. Maksudnya Allah akan ganti yang zalim ini kepada orang yang beriman. Dan kami pasti akan, yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut, yakni orang yang takwa, yang menghadap ke hadratku dan takut kepada ancaman. Mana orang-orang yang benar-benar beriman. Ini jaminan Allah kepada orang-orang yang benar-benar beriman. Allah akan benangkan mereka, Allah akan berikan tempat yang selamat buat mereka. Mereka itu siapa? Orang beriman. Mudah-mudahan kita pun sama. Jadi sebab itu penting dalam kehidupan kita ni, kita duduk dalam keadaan kita sentiasa nak buat kerja Allah, kerja agama. Nah, sekarang ni kerja agama kamu belajar. Lepas ni, apa kerja agama kamu? Sebarkanlah kebaikan agama itu dengan apa cara sekalipun. Kamu jadi tokai catering, kamu jadi kerja minyak ke, tak kisahlah kat mana pun. Apa saja tempat kerja kita, apa yang kita boleh sumbangkan untuk agama. Fikir balik. Ya Allah, aku kerja kat sini ni. Kerja apa? Jual burger. Jual burger, ya Allah, apa aku boleh sumbangkan untuk agama ni, untuk jual burger? Apa? Paling mudah. Apa paling mudah? Dekat kedai burger kita tu, kita buat satu tabung. Setiap kali orang datang beli, cik, nah, saya niaga juga, tapi ni ada tabung untuk bantuan urusan dakwah di masjid sekian. Contoh, jadi tabung ni lah kami nak buat. Kalau ada ustaz datang mengajar ke, kami nak beri sagu hati daripada tabung ni lah. Ataupun sebarang urusan program-program di masjid sekian. Jadi mintalah sumbangan sikit. Dia bayar kat kita RM10, dia beli burger dengan kita RM9. RM1 tu agak kau letak kat mana? Kat tabung tu lah, dia tak letak dalam poket dia, dalam duit dia. Nampak tak? Apa saja cabang kita buat kerja, fikir agama. Itu cara dia. Itu paling mudah tau. Itu paling mudah. Sediakan tabung kebajikan untuk orang buat amal, buat pahala. Kita pun jadi orang tengah ni, dapat pahala juga. Banyak pahala kita. Ataupun apa dia? Kita guna masakan kita tu, burger kita tu, daripada sumber yang benar-benar halal lagi baik. Beli sayur daripada peladang orang Islam kita ni, kita tolong ekonomi dia. Nak beli sayur kan? Bukan beli daripada ni. Kalau beli supermarket, senanglah, tokai tahu kan? Tapi kita pergi direct ke peladang ni orang kita. Beli sayur timun nak beli sekilo, nak beli 2 kilo, nak apa ni? Kami nak dalam burger kami. Jadi kami direct ke peladang. Nampak tak? Apa lagi? Kalau daging. Biasa beli yang frozen, betul? Kalau kita dapat sumber daripada peladang kita, peternak kita, sumber tu, ya, ataupun pengilang yang proses daging itu, direct dengan dia, mana kita dapatkan daripada mereka bahawa kami ni usahakan supaya produk kami produk yang 100% diyakini halalan thayyiban. Ni kempen beli barangan Muslim, tapi plastik Chin, daging Chin, susu Indi. Mana Islam kita mana? Kata produk Muslim. Orang Muslimnya dia berniaga tu, yang Muslimnya. Barang-barang dia tu semua dah sembang bagi kencang. Sembang tu nak kencang, tapi dia punya pelaksanaan bermasalah. Sebab tu tak jadi, kempen tu tak jadi sebab dia sembang je. Kalau betul-betul buat cara betul-betul, ekonomi kita, jihad kita tu baik, itu jual burger je tu, sumbangan besar tak pada agama. Harga kita pula, kita buatlah, kita kata harga kita ni kalau orang lain jual RM4, aku pun jual RM4, ataupun aku pun jual murah sikit, tapi kualiti lebih baik. Orang akan datang cari kita, jauh-jauh pun orang datang. Lepas tu orang kenal kedai kita ni, apa dia? Kedai ni azan dia tutup. Nampak tak? Itu dakwah tu. Bila azan je dia tutup. Mana ada kedai kat Malaysia, dekat Kuala Kangsar ni ada kedai yang bila azan tutup. Jumaat pun tak tutup kedai. Waktu Jumaat tu haram jual beli tu kalau orang lelaki. Nampak tak? Itu dakwah tu. Burger je. Orang azan je dia tutup. Orang ada, boleh, tapi lepas ni lah saya nak pergi semayang tu. Saya nak pergi semayang, kita tak ajar orang pun, saya nak pergi semayang je. Itu sebenarnya dakwah tu. Isyarat kita lah dia tu, dia akan terasa lah untuk dia, aku pun nak pergi semayang juga ni. Sementara tunggu burger ni, aku pergi semayang juga. Daripada duduk tunggu dalam kereta depan game sampai tunggu burger tu, apa? Dakwah. Betul. Baru cerita burger, belum cerita lagi hal lain. Betul tak? Luas tak? Itu cara fikir orang Islam, kena cerdik. Kata saya kalau mengajar, saya tak ngajar kitab sangat. Kitab tu bagi ke ustaz lain lah, untuk ilmu asas. Ilmu saya, ilmu untuk aplikasi.
Aplikasi. Pelaksanaan. Cara macam mana nak guna ilmu yang ada dalam kitab tu, guna pada kehidupan. Itu cara dia. Itu panggil aplikasi penggunaan ilmu. Sebab tu Nabi mewariskan ilmu dan hikmah. Ilmu dan hikmah. Ilmu tu apa dia? Ilmu lah. Ilmu. Hikmah ni apa dia? Cara guna ilmu. Biar cerdik. Kan sebut bijaksana kan? Hikmah ni apa dia? Cara menggunakan ilmu biar kena pada tempatnya. Biar makan gitu. Biar kau sikit kena. Itu ilmu. Ya, maknanya ilmu ni, contoh ilmu dakwah tadi, bukan main langgar saja. Ilmu ni dia banyak seni dia. Dia kena banyak kreatif dia. Dia kena banyak ilmu yang dia tahu tentang agama ni, banyak. Akhirnya dia nak bawa kepada orang biar mudahlah agama. Contoh burger tadi je. Bila makanan tu halalan thayyiban, orang makan burger kita ni masuk dalam perut, jadi darah daging. Darah daging itu dia akan jadi ringan untuk buat ibadat. Kalau makanan merapu-rapu, makanan fast food, makanan entah apa-apa ni, menyebabkan kita lamban, lembab, malas buat ibadat. Sebab tu penting makanan ini diuruskan oleh orang-orang yang betul, orang-orang beriman. Tapi orang menganggap kedai makan, burger hanya sekadar keuntungan untuk cari duit kerja. Dia tak rasa ini tanggungjawab fardu kifayah kepada sesama Muslim. Dakwah kepada umat. Jadi sekali itu. Baik, sampai sini saja. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil. Sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.